Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, seperti yang kita janjikan, ini pada petang yang berbahagia ni kita bertuah kerana dapat bersama dengan seorang pendakwah yang kata apa, selebriti pun boleh, ustaz pun boleh. Dia tapau belaka lah, mutawif pun dia dan segala bagai lah. Kita persilakan, selamat datang Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Herianto Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Ustaz Heri ya. Allahu Akbar. Sihat lah, Doktor. Ustaz, yelah kita straight to the point lah perbincangan kita lama dah ni, masa sebenarnya nak mengimbau balik lah kenangan kata apa, baru pemergian baru ni baru seminggu setengah yang lepas lah tokoh ulama yang kita semua kasihi, yang kita semua sayangi, Al-Fadil Almarhum Ustaz Datuk Ismail Kamus lah, yang tak ada orang lain lah atas muka bumi ni yang rasanya yang rasanya tidak orang kata apa, kalau sebut nama dia akan teringat pada Ustaz Heri lah, Ustaz Herianto lah kan. Jadi mungkin sebagai permulaan lah, bagaimana Ustaz sendiri, bila last kali Ustaz jumpa almarhum? Last kali? Last jumpa sembang? Lama juga. Lama juga? Lama juga sebab lepas tu dah sibuk dengan umrah. Duk ulang alik pergi Mekah. Ada plan nak jumpa, dia pun plan nak jumpa tapi tak jumpa-jumpa sudah. Tahun ni, tahun lepas ke tahun lepas? Tahun lepas je sih. Tahun lepas. Tahun ni tak sempat jumpa lagi. Walaupun ada plan nak jumpa. Ana biasa jumpa tu biasa jumpa tapi tak berani tegur. Allah Ustaz kalau Ustaz biasa, dia kan duduk kat Ampang. Port dia betul, kat Andalus tu lah. Andalus tu. Belakang tu. Belakang tu. Jadi Ana pun memang kebab tu memang gila hantu kat situ. Jadi Masya-Allah. kalau pergi tu memang nampak dia kata dia ni sakit-sakit pun kambing satu macam juga. Jadi dia ni kan dia oleh, tapi kita segan kan, terlalu segan dengan almarhum kan. Aura dia tu, almarhum itu aura dia tu sangat kuat lah. Kuat. Allah Akbar. Ustaz boleh ceritalah sikit. Adakah Ustaz ni penampilan Ustaz dengan gaya dengan ini disengajakan ke, tak disengajakan ke, ataupun macam manalah masa mula-mula berjinak sebagai penceramah, pengkuliah ni, adakah sebegini ke ataupun macam mana? Cuba Ustaz share sikit lah. Allah, ini nampak gaya berapa jam ni, ni 2 jam, 3 jam 4 yang kena cerita ni. Kita boleh start online lah. Start online. InsyaAllah. Okey, tadi sebenarnya saya nak kata macam mana, soalan ni soalan lazim sejak saya mula beri kuliah umur 23 tahun. Balik 22, kahwin 23. 23 hujung tahun, maknanya 2013 lah, awal tahun tu. Itu first saya bagi kuliah. 2003 kot kan? 2003 2013 pula, 2003. Astagfirullahalazim. Kalau tak lagi muda daripada anak. 2003. 2002 nak balik. Okay. 2002 tu hujung mula 12 tu dah mula kuliah. 2003 lah. Sebenarnya tahu nak kata, payah juga nak kata. Anak tu gini je lah. First anak sebutnya ialah Ana ni pergi ke Jordan tahun 97. Kalau tadi berapa umur tu? 97? Dajah berapa lah? Dajah 6. Dajah ke sekolah mana? Dajah. Subhanallah. Okey. Tapi kalau tadi perasan, 97 tu ada kes besar masa itu. Tapi bukan kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ratu Cantik. Ratu Cantik. Ayuh. Ratu Cantik. Ratu Cantik. Jadi anak ni masa itu umur 17 tahun. Jadi kata orang dengan masa itu remaja umur 17 tahun dan kita ada cita-cita lah nak pergi ke belajar ke Mesir, ke baik ke Jordan. Masa itu belum tahu lagi lah. Tapi kes tu berlaku sekitar itu. Dia ada rentetan. Okey. Jadinya yang timbul masa itu ialah almarhum Datuk Ishak Bahru. Betul tak? Kalau Dr. Perasan lah. Jadi sebenarnya lawan Ratu Cantik. Jadi anak masa itu memang jadi terikut lah benda tu. Dan maknanya terfokus. Jadi sejujurnya anak ni mengidolakan
Datuk Ishak Barung. Okey, alright. Ha. Hmm. Sebab itu dalam sepanjang kuliah ni ada satu ketika dulu, ya. Anda ingat lama juga. Dijemput di surau di Seri Andalas. Okey. Surau Al-Ikhwan kalau tak silap namanya. Surau ni betul-betul dalam perumahan Datuk Ishak Barung. Okey, alright. Okey. Jadi oleh kerana Ana rasa peluang tak dapat jumpa dengan Datuk Ishak Barung pun dapat duduk nama sekali dengan dia pun jadilah. Jadi Ana terima untuk mengajar di surau tu atas kerana surau tu dalam perumahan Datuk Ishak Barung dan tak pernah jumpa pun Datuk Ishak Barung pun. Okey, alright. Sepanjang mengajar tu tak pernah jumpa. Jadi nak ceritanya, Ana ni memang dari segi terinfluence dengan Datuk Ishak Barung sebab pada ketika usia 17 tahun tu memang ketika itu Datuk Ishak Barung tengah betul-betul meletup lah. Meletup dan makin Datuk cantik dia, betul. Kemuncak Itu yang pertama. Jadi okeylah, lepas tu Ana belajar dan kemudian balik bila 2002 tu dipanggil untuk mengajar kitab, lepas tu disuruh ceramah. Jadi ketika itu yang Ana duk pening. Ana nak mengajar macam mana ni, Ana kata. Jadi Ana ni tu kalau nak compare, sebab tu orang kata Ana adik dah Datuk Ismail Kamus sebagainya. Kita bangga jugalah. Tapi satu sudutnya sebenarnya, kalau nak tengok doktor punya koleksi ceramah Ustaz Ismail Kamus ni, rasanya doktor lagi banyak. Ana memang tak ada koleksi. Itulah. Tapi tak boleh tiru lah. Bukanlah. Memang tak boleh lah. Kita pun tak berniat nak tiru. Cuma dia mana punya... tak ter-influence lah. Tak ter-influence. Kita cuma frasa-frasa dia tu kita... Kepisangan tu kita follow lah kan. Kepisangan dengan dia dan juga bertenang gitu. Kita faham. Ana memang tak ada. Even masa belajar dulu pun, Ana tak ada koleksi, koleksi ceramah tu tak ada. Kalau ada pun kadang-kadang dengar pada orang. Tapi banyak-banyak ustaz lah, macam-macam lah dengar. Jadi ringkasnya, bila Ana nak mulakan ceramah tu, jadi kita ni nak kena ada satu cara. Jadi Ana kata, Ana ceramah macam mana ni kata. Jadi antara yang Ana ambil, Ana cuba pinjam dekat orang, Tuan Guru Nek Aziz. Ambil. Lepas tu Tuan Guru Haji Adi. Lepas tu Datuk Arundin. Lepas tu Syahril Long masa tu 2002 tengah famous. Dia belum pergi ngaji lagi masa tu. Dia masih kerja bank lagi kalau tak silap. Dia dengan dia punya style hafal muka surat ke muka surat tu kan. Masa tu cerai dah lah. Dia cerai dah, tapi masa itu dia belum mengaji lagi. Dia belum pergi Yaman kan, tak silap anak. Ustaz Syahril Long ni. Kemudian Ustaz Samsuri. Lagi masuklah Ustaz Ismail Kamus, Ustaz Ishak Barung. Ana rasa 7 ke 8 gitulah. Yang ana ambil, ana cuba amat-amati, ana kata bukan maksudnya nak meniru diorang ni, tapi cara macam mana. Jadi konklusinya ana tolak-tolak lah, ini yang tak sesuai. Macam Tuan Guru Haji Adi ni dia punya style hamasah sikit kan. Jadi ana rasa ada tak boleh lah ni style hamasah dan tak tepilah nak kata. Dia kan jenis semangat kan. Lepas tu tolak. Last sekali ana tertarik dengan cara dua. Ustaz Ismail Kamus dengan Tuan Guru Nek Aziz. Sebab dia punya mantik digunakan ketika dia menyampai. Kalau Dr. Perasan memang dua-dua ni mantiknya kuat. Setuju. Dia punya mantik ni kuat. Jadi ana rasa macam sesuai lah cara ni. Ana kata ana nak bawa cara macam ni, makna bertenang-tenang dan dia tidak dia ialah Tok Guru satu sudut lah. Tapi macam Ustaz Ismail Kamus ni bila ana perhatian, ana tengok cara dia. Jadi ana cuba kaji cara dia. Ana style ana kaji dia punya tone, dia punya tuning dia. Bila starting dia, bila dia buat lawak dia, bila dia tarik balik penonton, jadi memang anda tak nafi kata anda study. Anda kata macam ni, maknanya dia bukan statik, tapi dia jalan. Lepas tu kan dia tarik orang, lepas tu dah lama sikit dia tarik lagi, kan dia bagi mantik kat sini begitu. Okey. Jadi anda rasa sesuai juga ikut cara ni, anda kata. Itulah kali pertama yang ana secara khusus memperhatikan ceramah Ustaz Datuk Ismail Kamus ni. Walaupun
sebelum tu memang di TV ada, tapi Ana tak mengikuti sangat. Betul. Okey. Zaman forum perdana dulu. Ana cuma Aha. sekali je Ana ikut ustaz Ana di sekolah dulu. Oh, maknanya memang bukanlah memang peminat setia, memang bukanlah, tak ada, bukan gitu. Tak ada, tapi kenal lah Datuk Zubair Kamus ni, Ustaz Zubair Kamus ni. Dan tahulah dia punya kaedah ceramah tu. Cuma masa tu ialah kita pun, itu Ana cakap, Ana sebenarnya lebih terinfluen dengan Datuk Mufti masa itu. Tapi at the end, bila Ana buat persiapan untuk nak mengajar tu, jadi Ana lebih tertarik dengan kaedah dua orang ni lah, Tuanku Datuk Zubair Kamus dengan Tuanku Nik Aziz. Okay. Jadi okeylah Ana ambil keputusan pasal Tuanku Nik Aziz ni dia ada telo Kelantan, jadi Ana tak boleh nak ikut. Jadi Ana kata yang ini yang mudah. Jadi itu je lah. Lepas tu Ana pun ceramah saja. Ana cuba ambil pendekatan dia, startingnya macam mana, lepas tu maknanya dia lebih banyak Ana punya pemerhatian Ana, dia lebih banyak berceramah tetapi dia hidup dengan audien dia. Betul. Dia bukan di statik dia, jadi tak peduli audien dia, kau nak buat apa ke, kau punya pasal lah, tak ada. Itu yang Ana perhati dan ceramah-ceramah dia. Sebab lepas tu kan dah mula zaman CD kan. 2002 tu dah mula alias salam kan. Kalau tak silap Ana. Jadi bila tengok CD tu, jadi Ana pun pinjam juga. Ana masih lagi belum ada koleksi sendiri sampai hari ni pun tak ada tu. Oh. Tak Hebat. ada, Ana banyak tak ada. Memang memang tak ada koleksi. Jadi Ana banyak bila jumpa dekat rumah orang, saya pinjam kejap nak tengok. Jadi Ana banyak perhatikan cara sebenarnya almarhum untuk macam mana cara dia penyampaian dia tu. Daripada mula sampailah habis. Jadi artinya yang Ana perhatikan tu ialah dari segi kaedah penyampaian. Masa bila dia nak masukkan ayat Quran, masa bila nak masuk hadisnya dan macam mana dia blend semua sekali. Itu Ana perhatikan. Ana kaji dalam-dalam. Itu saja. Tidaklah dengan niat macam mana tu? Boleh buat tu lah, boleh buat master komunikasi. Maknanya dari segi kan. Maknanya memang benda tu ialah satu skill komunikasi yang jelas kita kena ni kan. Boleh diselidik, boleh diselidik lah. Atau betul. Research lah pasal benda tu kan. Okey, bagus. Sebab Ustaz Zubair Kamus ni memang terkenal kan dari segi penyampaian dia tu boleh menarik perhatian. Jadi itu yang Ana kaji tu, macam mana dia boleh menarik perhatian. Itu sebenarnya. Itu kalau peringkat awal lah. Jadi kalau tanya sengaja atau tidak, Ana rasa Ana pun tak tahu yang Ana mengikut. Sampailah bila Ana ceramah. Ana asal ceramah tu dekat Kota Damansara, 2 masjid je, 2 surau je. Surau tu pun hari ni pun Ana rasa macam dah tak jadi surau dah rasanya kot. Dekat Kota Damansara tu. Lama dah. Surau ni sebelum ada masjid Kota Damansara tu lagi. Ialah 2002 tu. Mula-mula Kota Damansara tu ada apartmen dan sebagainya. Jadi ada satu surau yang daripada 2 surau ni dia bagi, bila Ana ambil ceramah tu ada yang kata macam Datuk Zubair Kamus. Ana kata kok mana pula suara aku macam Zubair Kamus kata. Tak apalah, Ana ignore je. Tapi macam ni memang macam Zubair Kamus saja. Bercakap kan. Itu masalah tu ada. Jadi Ana pun okeylah tak apa, Ana ignore je. Sampai satu tahap Ana ceramah sekali tu lah yang betul-betul. Zaman tu kalau Datuk perasan kita masih lagi pakai kaset. Kita pakai Walkman. Jadi Ana ada beli satu video tape yang kecil tu. Untuk kalau cerita penyiasatan tu untuk rakam yang kecil-kecil video tape tu kan. Jadi ada sekali tu Ana ceramah di Sungai Cincin. Oh dekat dengan rumah kan. Dekat rumah Datuk tu. Di surau Sungai Cincin. Jadi orang kata Ana dia mirip. Jadi Ana kebetulan ada bawa, Ana rakam sendiri tu. Ana rakam sendiri, kemudian bila balik, Ana dengar balik, alamak, iyalah sama kata. Sama. Itulah kali pertama yang Ana dengar sendiri suara Ana. Sebab masa itu mana ada kita zaman handphone macam ni sekarang. Kan? Mana ada, masa tu dah ada lah handphone, WhatsApp, mesej dah ada, WhatsApp tak ada lagi. Cuma nak rakam-rakam pakai handphone ni tak ada lagi. Masa tu handphone bodoh lagi lah orang kata kan. 3310 tu lah. 3310 tu. Jadi Ana pun bila rakam tu Ana dengar balik di rumah.
Ana kata, padan orang cakap suara macam Ismail Kamus kata. Jadi bermula situlah Ana memang tahu bahawa bila orang kata Ana macam suara tu ada mirip almarhum, jadi Ana pun tahulah benda tu. Dan bermula pada itu Ana jadi ignore je lah maknanya. Ana jadi tukang kira je lah. 1, 2, 3, 4, orang bercakap 5. Dan kalau dah beribu orang cakap, Ana dah tak terkira dah pula lah. Jadi maknanya, okeylah biarkan. Jadi itu yang Ana perasan. Akhirnya macam mana Ana boleh jadi suara tu boleh sama. Sebab Ana sebenarnya tu untuk makluman lah. Ana bukannya masa mengaji dulu jenis speaker. Kerana Ana tak speaker. Jadi Ana pun tak ada asas komunikasi tu. Maksudnya ialah kalau kita masa mengaji dulu dah memang mengajar ke, kita rajin bagi ceramah ke. Jadi nampaklah berbeza kan. Kenapa dulu aku lain, kemudian lain. Okey. Begitu. Tapi dulu Ana masa mengaji, Ana banyak join persatuan. Itu je. Banyak maknanya komunikasi secara tidak langsung saja. Maknanya yalah, kita bercakap, jumpa dengan orang gitu. Dan Ana satu sudutnya Ana rajin jadi MC. Okey. Jadi MC ni ikut majlis lah, kita ikut nak melawak ke nak apa ke, santai kan. Jadi itu saja. Ana tak ada asas dulu mengajar atau dulu berceramah. Kemudian bila habis belajar, Ana ceramah pula dia jadi lain. Kerana pasal nak tiru suara tu. Tak ada. Okey. Dia natural lah. Natural lah. Secara tak langsung betul sebenarnya. Secara tak langsung. Kita pun tak tahu macam mana boleh jadi konar ke situ. Jadi bila yang pertama kali kantoi lah, yang berjumpa dengan empunya badan tu sendiri yang orang duk kata, inilah dia ni yang sama dengan Datuk ni. Bila yang Ustaz sekali jumpa Tuan punya diri tu? Ana start bagi kuliah tu 2003 lah. Dia 2002 je 2003. 2005 Ana dah mula rentas badan. 2005. Itu yang Ana sampai ke Sungai Cincin tu Ana rasa sekitar 2004-2005 gitulah. Okay. Tapi 2005 tu memang Ana dah betul-betul rentas badan, Ana dah duduk di Selayang. Jadi Ana banyak ceramah di sekitar Batu Cave. Di sekitar situ. Okey. Itu kawasan tu. Kroni almarhum ni. Kita panggil kroni. Maknanya kroni ni ada geng-geng dia. Geng-geng almarhum ni banyak duduk di situ lah. Jadi Ana masa itu kebetulan Ana ceramah di Masjid Amaniyah. Okey. Selayang tu. Jadi bila ceramah situ ada satu kroni kuat dia. Almarhum ni punya kroni duduk di sebelah masjid tu je. Okey. Jadi bila dia kata bila dia pergi ke masjid, dia terperanjat, macam mana jadual ustaz ada kat sini kata dia. Okey. Sedangkan dia yang tahu juga biasanya ustaz ke mana pasal dia rajin ikut. Abang Fauzi ni nama dia. Dia ni geng Darussalam lah masa itu. Geng-geng Darussalam doktor pun biasa pergi kan. Jadi lepas dah banyak kali sebab kebetulan Ana ada kuliah tetap di situ. Jadi Abang Fauzi ni lama-lama dia datang jumpa, dia kata, Ustaz, Ana ada satu, ni dah cerita jadi macam Kasim Selamat lah dia kata. Yang datang naik kereta tu kan, apa nama? Ahmad Nisfu. Siapa nama dia tu? Ada yelah. Apa tak nama dia tu tak ingat lah. Mamu dari Penang. Dia kata Mamu ada projek kata dia macam tu lah. Jadi Abang Fauzi ni dia kata, Ustaz, dia kata Ana nak buat satu program dekat surau dia. Surau dia sebelah tu. Okey. Sebelah masjid tu lah, makna bawah kariah masjid tu. Okey, alright. Tapi zaman tu kan masa tu bertembung hijau dan biru kan. Pas dengan BN masa tu tengah kuat konfrontasi. Jadi masjid yang nak mengajar ni belum bercinta lagi. Tenang. Masa tu Ana mengajar di masjid tu dia masjid daerah kan. Jadi dia orang tak boleh nak sembarang lah. Dan tak silap Ana masa itu almarhum ni antara yang di blacklist di Selangor waktu yang keluar statement dia tu. Ana yang keluarkan tauliah, Ana pula tak ada tauliah kata dia. Jadi maknanya lepas pada itu dia ajak di masjid surau Selayang di situ. Anak masa itu mula mikir menung, nak pergi ke tidak.
Tapi mengenangkan masa itu bila dijemput tu kata, Ana mengenangkan ialah ini peluang nak jumpa pendakwah hebat, Ana kata. Selalu orang cakap kita dapat masa itu sama ustaz masih lagi aktif sampai ke Singapura apa semua. Masa itu alhamdulillah ustaz sihat lagi masa itu. Ana ingat lagi masa tu. Kan, dan masih smart lagi lah kata orang. Kan, maklumlah masa tu sana 50 lebih dah umur masa tu. 50 lebih dah. Jadi apa nama, Ana pun setujulah Ana kata. Itu kali pertama tu 2005. Ana ingat lagi. Ya, surau di bandar di Selayang tu, Selayang Baru. Selayang Baru pula. Di Selayang Batu Cave tu lah. Ana tak ingat nama surau tu. Lepas tu pergilah. Masa tu forum berdua. Jadi kerana ustaz pun tak kenal Ana pun tak kenal ustaz. Jadi ustaz okeylah, maknanya berforum lah, forum. Jadi dia ustaz cara standard lah. Forum. Jadi kita yang jadi astagfirullahalazim. Jadi maknanya ketika tu memang dari satu sudutnya memanglah kalau dekat luar tu nampak macam ustaz je lah yang ceramah seorang. Betul. Suara dia je. Masa suara dia seorang aja. Jadi Ana pun memang itulah kali pertama jumpa, dan lepas pada itu subhanallah memang nak kata rapat tu tidaklah, tapi rapatlah. Rapat. Memang masa itu kebetulannya Abang Fauzi ni lah memang rajin bawa anak untuk ikut program ustaz. Pasal dia rajin ikut program ustaz. Almarhum masa tu. Jadi anak pun mengikut sekali. Jadi banyak kali juga mengikut program-program dia. Jadi anak pun dah ceramah, anak pun jadi sebatal dan sebagainya bila mengikut program ustaz lah. Jadi itu first anak jumpa, dan lepas tu berurusan lah. Daripada 2005 tu sampailah almarhum meninggal lah. Dia apa mula-mula komen apa? Yalah bila dengar ada orang tiru dia ni, apa dia cakap apa kat ustaz? Ke dia buat relax dia je? Dia disebut juga. Dia kata, oh ini yang orang kata suara macam Ana ni, kata dia. Jadi kita pun tersipu juga. Kita alamak ustaz. Anda betul-betul nak cakap macam mana kan. Jadi sebab apa ni doktor, almarhum ni anak dia sahabat anak. Yang ustaz tu ke? Ustaz Firdaus. Ustaz Firdaus ni. Ustaz Firdaus. Dia pun tak boleh tiru. Dia pun tak boleh tiru bapak dia. Sebab itu anak ialah satu sudut kan. Bila Ana rasa ni free flow je lah, senang doktor kan. Tak payah, jelah doktor bagilah soalan-soalan tu, tapi nak terikut-ikut soalan tu dia tak tahu nak bercakap. Jadi Ana cakap je lah, senang cerita. Cakap je lah. Okey. Jadi apa nama, bila anak, itulah antara punca kadang-kadang Ana jadi segan. Sebab bila setiap kali Ana berceramah, orang kata anak Ustaz Ismail Kamus. Walaupun nama anak tu terpampang dah, Haryanto Rizal bin Rokman. Tapi dia nak kona juga, dia kata anak Ustaz Ismail Kamus juga. Lebih berat daripada itu, dia kata anak Ismail Kamus. Anak pun pening juga. Kadang-kadang kita nak betulkan, takut dia segan. Jadi anak pernah sampai tu ketika ceramah, lepas tu habis ceramah, dia pejabat ceramah tu. Jadi dia kata, Ustaz, last saya jumpa dengan ustaz dia perak. Dia kata 5 tahun sudah ke 6 tahun sudah. Anak kata, aku PM lagi mesti tu. Dia cerita tu dengan penuh confident tu tu. Dia perak. Dia kata, dia perak jumpa dengan ustaz. Ni alhamdulillah dapat jumpa balik. Anak kata ni salah orang ni, kes ni salah orang. Jadi kadang-kadang tu kita jadi apa ni jugalah, jadi segan juga kan. Pasal orang salah faham. Orang ingat kita ni ustaz Ismail Kamus. Ada yang ingat, yang paling banyak ingat anak ni anak kepada Ustaz Ismail Kamus lah. Tapi ustaz sendiri tak pernah lah pula dia warning, kata entah jangan ikut anak tadi. Tapi dia selalu sebut lah, dia kata sama pula. Dan sebenarnya dalam 2017 ke 2016 kalau tak salah, ustaz ada keluar satu video.
khusus untuk komen. Doktor tak pernah tengok ni? Tak pernah. Ada kat YouTube ke? Tak pernah, tak perasan pula. Ada YouTube pun ada saya, tapi Ana pun ada simpan video tu. Ana pun orang bagi. Bila orang tanya dengan ustaz, sebenarnya apa hubungan ustaz dengan Ana? Memang video tu memang khas untuk cerita Ana dengan ustaz je. Oh ya ke? Alright. Nanti Ana akan forward kat ustaz lah, dekat betul Forward lah ustaz. Bila Tak tengok pernah jumpa pula. Okey. Jadi maknanya ustaz sendiri pun kata macam itulah, macam yang doktor sebut ni. Yang dalam video tu pun dia cakap memang sama, suara sama, semua sama kata dia. Jadi Ana pun kadang tengok bila ambil gambar tu, iyalah ada sama pula. Macam mana muka pun boleh sama pula masa itulah. Sebelum nak bulat muka tu, sekarang dah bulat sikit. Yalah. Ada Jadi ira-ira maknanya agaknya mungkin kebetulannya iras juga. Tapi asasnya itulah, bila start jumpa dengan almarhum ni 2005, maka lepas tu jadi rapat. Sampai Ana pun memang ikut juga pengajian rawatan Islam almarhum. Ustaz pun kira masuklah. Masuk. Tak jumpa Cuma masa tu. Ana tak grad. Tak grad. Zaman Ana tu, doktor, praktikal 15 jam tak silap Ana. Okey. Ana buat 3 jam. Ana baca jin gelak, Ana malas. Ana baca tu dia gelak, baca gelak, Ana malas kata jin ni main kata. Jadi Ana tak continue. Jadi lepas kita belajar tu kena praktikal kan. Betul. Jadi Ana tak habis lah, maksudnya tak grad lah. Ana cuma batch tu, masa tu batch 2000 berapa dah tak ingat. Batch ke-5 ke batch ke-10 tak ingat lagi tu lah. Tapi maknanya Ana jadi lepas tu memang rapat lah, dan almarhum pun datang ke rumah juga. Lepas tu anak-anak yang 14 tahun yang lelaki ni, yang seseorang lah yang dapat doa daripada dia. Masa almarhum datang ke rumah tu. Dan dia pasal dia suka orang rumah Ana masak daging, masak sambal. Dia suka. Bila masak lauk tu dia suka makan. Mungkin dia orang Batang Kali kan. Sebab satu je doktor. Almarhum ni dia satu sekolah dengan mak mentua anak. Oh ya ke? Dia seni 2 tahun je. Okey. Tapi Di Batang Kali lah. Batang Kali, sekolah Arab. Sekolah Arab. Dia biasa itu mak Ana ni mesti sekolah agama lagi. Sebab dia ustaz ni sekolah Arab. Biasa zaman tu macam tu kan. Dia bila dah naik atas sikit dia jadi sekolah Arab. So mak mentua Ana tu memang satu sekolah. Jadi kalau orang tanya nak kata bukan mak mentua je satu sekolah dengan. Jadi kebetulan sama-sama daripada rasa. Jadi mak mentua Ana Batang Kali, rasa dia ke depan sikit je. So menu tu sama lah. Menu tu memang menu boleh masuk lah pasal orang situ juga. Mana orang dia Melayu apa dia panggil situ. Kalau mak mentua Ana tu Ana tak ingat mendeleng ke apa benda tu. Dia jenis Melayu yang jenis macam Minang-Minang sikit bunyinya. Mendeleng lah kot. Mendeleng ke sana. So itulah yang first time Ana jumpa dengan almarhum ustaz. Kemudian terus rapat, dan memang selalulah peringkat awal dulu memang rajin kuliah sama-sama pergi ikut. Bahkan rasa Ana pernah 2-3 kali juga almarhum telefon gantikan kuliah dia. Maksudnya dia tak boleh pergi, dia ada urusan yang tak boleh dia nak elak dah. Dia kata minta ganti tempat Ana. Jadi Ana pun tempat Ana yang ada kuliah tu Ana terpaksa batalkan. Batal. Tapi satu sudutnya penghormatan lah untuk kita pasal kepercayaan ustaz nak bagi kita ganti kuliah dia. Rasa Ana 2 atau 3 kali lah ustaz. Betul. Maknanya ustaz berduet dengan almarhum ni dalam forum ni maknanya banyak kali dah lah. Maknanya dipasangkan. Berduet ni sebenarnya nak kata banyak kali tidak Ana rasa. Sebab yalah ustaz pun sibuk. Ana pun sibuk, walaupun ada orang cuba nak matchkan Ana banyak masa tu, tapi tak dapat. Ustaz pun ada jadual dia, Ana pun ada jadual Ana pasal peringkat awal dulu pun doktor, sebelum Ana masuk TV, Ana ada 120 jadual sebulan. Sebelum Ana masuk TV. Sehari pun dekat 4 program Ana masa tu. Jadi memang padat lah. Jadi nak mesh dengan ustaz tu kadang memang tak dapat. Cuma banyak Ana ingat dalam
dalam bawah 10 kali lah sepanjang Oh, kenal dengan almarhum ni. Dia orang dudukkan sekali dalam satu forum gitu. okey. Ustaz, apa kenangan yang paling tak boleh inilah? Banyak 15 tahun kan, hampir 15 tahun bersama pergi sana sini yang almarhum ni, apa kenangan yang paling tak boleh lupa lah kalau bersama dengan almarhum ni? Ana pasal bukan daripada macam anak murid yang rapat sangat betul lah. Macam Ustaz Zaki, dia rapat sungguh. Ustaz Zaki ni masa awal dulu pun, Ustaz Zaki ni satu batch dengan Ana. Mengajar dulu. Ana mengajar dulu, Doktor. Ana grup Chekhov dulu. Okey, alright. Chekhov mengajar di sekolah dulu. Jadi masa itu Ustaz Zaki tak berapa rapat sangat lah. Rajin ngikut Ustaz. Kemudian baru dia rapat. So dia yang paling rapat lah. Ana memang tak berapa rapat sangat. Tapi satu benda yang Ana perhatilah, Ustaz ni, dia memang jiwa pendakwah dia memang ada lah. Jiwa pendakwah dia. Maknanya bila dia duduk masyarakat, yalah dia glamour, Doktor. Siapa tak kenal Ismail Kamus? Kan? Sebut nama Ismail Kamus, orang nama pun orang gelak dah. Belum dengar ceramah lagi. Dia syarat sah dia duduk kat Malaysia ni, kalau tak pernah dengar nama Ismail Kamus, something wrong lah. Betul. Maknanya memang koman lah, maknanya koman lah. Komen sungguh. Tapi satu sudut anda perhatikan Ustaz, dia punya jiwa pendakwah ni, dia tak rasa bahawa bila dia glamour tu maka dia rasa dia macam somebody. Kalau kita sekarang ni kan macam-macam syarat dan sebagainya. Ustaz ni jalan je. Anda duk perhati tengok, sebab Anda selalu kadang-kadang kita pernah juga dalam kereta dia terima undangan. Baik. Tak adalah dia tanya, okey berapa ribu nak bayar ni? Tak ada. Itu memang satu benda yang Anda perasan, Anda tengok, Anda perhati, itu yang sempat Anda perhatilah dari satu sudut jiwa mendakwah dia tu. Dan dia pergi. Kalau dia kuliah, dia pergi. Mana kelang kabut, sibuk macam mana pun, dia tetap pergi. Dan satu perkaranya, bila habis kuliah tu, dia duduk sekali dengan jemaah pula. Maksudnya, makan ke. Itulah antara punci kenapa almarhum ni, dia punya, yang menyumbang. Anda nampak lah masalah berkait dengan kesihatan dia. Pasal dia jenis betul. tak. Betul. Itu pun dia orang cerita. Jadi memang betul. Maknanya dia jenis itulah tak menolak. Pantang. Pasal anda nampak dia punya isu ni bukan dia nak makan sangat, Doktor. Kadang-kadang bukan dia nak makan sangat. Sebab dia ada minat-minat dia. Kadang kita tengok kalau kambing tu, dia minat dia. Dan dia kambing pun ada cara-cara masak dia yang dia minat. Bukan main sembarang gitu. Kalau kita letak kepala ikan pun kadang dia tak minat juga. Kalau peringkat awal dulu, anak ikut Ustaz ni, almarhum ni, dia tak minat sangat kepala ikan. Kemudian daripada itu baru dia nampak dia suka kepala ikan dan sebagainya. Jadi maknanya kalau dia makan tu pun artinya bukanlah dia sembrono kerana nak makan tu. Macam kita pergi tempat tu kan sedap makanan tu kan. Jadi kita kena nak makan tu. Atau orang kata, Ustaz, kami sediakan lauk ni. Jadi ni sedap ni kata dia. Tak. Dia pergi pun dia tengok. Kalau dia selera, dia makan banyak. Tapi biasanya dia kalau pengalaman dulu. Yelah, orang masa tu pun ada setengah tak kenal lagi. Pasal anda tak keluar TV. Jadi orang tak kenal lah. Pasal orang tak panggil anda ceramah tempat tu. Jadi orang tak kenal. Jadi bila makan tu, makan sekali dengan Ustaz almarhum ni. Jadi orang dekat almarhum ni lah. Tapi dia pula, dia ambil makan sikit, lepas tu dulu kat kita. Dia pula serve kat kita. Kita makan. Ambil. Kerana dia ambil ni, kita makan. Dia style begitu. Dialog dia tu lah. Dia bukanlah style. Bukan style dia yang nak makan sangat tu. Bukan maknanya dia tu memang jadi kaki makan ke Ustaz ni. Tapi anda nampak dia lebih bergaul. Yelah, maknanya dia tak lepas eksklusif lah kata orang. Lepas habis tu cabut terus ke apa ke, tak ada. Itu yang anda perhati. Jadi memang anda nampak satu sudutnya jiwa pendakwah tu memang ada dalam diri dia lah. Yang tu yang kata orang.
Yang itu yang kadang-kadang mungkin yang mutaakhir ni pendakwah kena menjiwai jugalah semangat dia tu dan Betul. juga apa tu dia punya prinsip tu lah. Yang nampak nampak memang yang kata ialah selain ustaz lah kan ustaz sebagai clone, tapi yang lain tu nak tahu. Satu yang Ana pun tulis dalam Facebook yang ustaz mungkin pun setuju juga, yang almarhum ni dia tak ada kontroversi ya. Dia dia tak ada orang tak suka dia ke apa. Yalah politik tu cerita lain lah, tapi dia Betul. tak ada, dia jemaah senang dengan dia walaupun yalah ayat-ayat keramat dia terkeluar juga, tapi kita Betul. tak rasa apalah dia ni cakap macam ni kan, kita tak Betul. rasa macam tu. Itu skill dia tu. Ana satu perkara juga Ana perhati tu. Dia bukan tak komen kalau ada isu-isu yang berbeza pandangan. Dia komen, tapi dia Ana perhati, Ana tak suka dia komen secara maksudnya macam dalam bentuk debat ke, dalam bentuk nak jidal ke, tak ada. Dia kalau komen tu dalam ruang yang khusus. Saya kadang-kadang kami duduk masa tu, Ana ingat lagi Sahibu Samahah Mufti Perlis masa tu, Dr. Asri, dia kan masa tu baru lagi, jadi maksudnya baru tu artinya dia masih muda lagi lah. Sekarang ni dah berumur sikit lah. Nak compare dengan masa tu 15 tahun sudah, berapa pula umur dia kan? Awal 30-an rasa nak. Jadi Datuk ada mengomen tentang dia, ada memberi komen, tapi dalam ruang yang khusus lah. Jadi kami yang duduk masa tu sama-sama kebetulan tengok ada orang pasang video ke TV, Anda tak ingat lah tu video kan. Jadi ustaz ada komen. Tapi komen ustaz tu pun kita tak nampak macam dia condemn Dr. Asri ni begini begitu, walaupun dia tak setuju. Itu yang satu Anda perhati, Anda nak tengok macam mana. Dan Anda tanya apa pandangan ustaz. Dia kata, sebenarnya dia begitu je. Lepas tu dia pun komen dah habis. Dia tak adalah kata ini mengarut lah ini tu semua tu keluar panjang dia punya ulasan tentang individu sendiri tadi. Di mana yang dia nak komen, yang dia tak setuju, dia komen dan habis. Dia style begitu. Anda nampak dia punya cara dia memang dia tak suka nak condemn orang. Tak ada. Dia kalau kata maknanya dia base pada isu yang dibangkitkan. Lepas tu habis. Dan saya rasa ustaz pun pegang prinsip yang sama jugalah kan. Sebab ustaz pun tak nampak. tak nampak lah. Sebab anda tengok gini, agamawan ni, ustaz-ustaz ni, kalau yang bergaduh, kita nampak yang bergaduh tu kan kita tengok macam dia ni memang nak bergaduh sungguh. Dia melarat-larat, memanjang-manjangkan, kata letih, kita letih tengok. Padahal dulu 20, 30 tahun dulu, alim ulama tak ramai kan. Doktor tak ramai, profesor tak ramai. Tapi aman, tenang kan. Ini makin ramai yang PhD, makin ramai doktor, makin ramai ni, dia punya tu pun makin mendatangkan pembalahan dan puak-puak lah kan. Itu yang macam kualiti tu yang nak cari macam almarhum yang pendamai. Betul. Dia tak suka walaupun dia kritik. Dia ada kritik, setuju. Kalau kita ilmu nakat ni kita nampak dia memang ada, dia kritik. Tetapi itulah kita kata dia mengkritik tu pada isu dan berakhir. Tapi macam contoh dia condemn, dia kritik pasal kenduri kahwin. Dia pergi kenduri kahwin. Kritik kan, misalnya kata dia kritik. Kan kadang mengarut, berjoget dan sebagainya. Tapi dia pergi. Kadang kita pergi, ustaz joget juga sini. Apa nak buat, kata dia. Jadi maknanya nampak tak apa nama doktor? Dia punya jiwa tu, dia tidak tinggalkan masyarakat. Dia kan pendakwah ni macam itu. Maknanya dia tidak ada isu pengasingan. Jadi, anda nampak begitu. Walaupun dia tak boleh pergi semua benda lah. Tapi kadang-kadang bila kita tengok, ustaz dah sebut itu dalam ceramah. Kan, macam mana menyanyi semua. Dia antara, anda pernah dulu sebut pasal rasanya Ustaz Badrul Amin kot masa itu yang nak sebut ke ustaz lain tak ingat, tapi pasal zikir belagu ni. Okey, alright. Ustaz tak minat zikir belagu ni. Okey. Itu ingat Ana lah secara langsung dia beritahu, dia kata Ana zikir lah kata dia, lagu-lagu pasal apa. Dia macam tu. Dia maknanya dia almarhum ni memang jenis dia tak suka lagu-lagu ni, tapi
Bila kita pergi kenduri tu memang berlagu pun. Hmm. Kan? Ana ingat, Orang Ana ingat dia pernah sebut nasyid pun sebenarnya dia tak berapa suka. Nasyid dia tak yang minat. Lagu ni dia tak minat. kungkang-kungkang nasyid ni dia tak minat. Dia tak minat. Ana ingat dia pernah sebut kan. Betul. Jadi dia sekali gitu je lah. Dia tak adalah. Ya. Dia pada anak apa nama Doktor. Anak nampak konsepnya ialah dia menyampaikan. Bukan untuk force. Dia bukan qudah. Betul lah tu. Nahnu du'a wala nasdu qudah tu kan. Kita ni mengajak. Jadi dia punya konsep dia mengajak. Jadi dan ada orang yang memang terkesan dengan ajakan dia tu. Gitu. Jadi dia bukan kerja dia pula nak paksa orang tu, lepas tu nak sampai tabuh orang tu, kata orang gulung, lipat gulung, habis semua gulung naik. Jadi anak perasan dia punya kaedah dia begitu. Dia bila hatta masa dia jadi YB pun dia tak adalah hentam individu lah, of course lah lawan UMNO kan, tapi dia tak adalah kata Mahathir macam ni ke, masa tu Toyo ke siapa lah. Dia tak bagi tu. Ana ingat lagi ayat dia artikel tu di pejabat dia. Dia kata mana boleh kita melaknat orang tu, kata dia. Dia tak setuju. Dia kata mana boleh laknat, dia kata. Kalau dia ana ingat lagi ayat dia tu. Kalau entah laknat dia. Andainya Allah Ta'ala bagi hidayah pada sebelum meninggal, macam mana kata dia? Dia kata kecuali orang tu memang dah meninggal, maknanya memang dia mati tu dalam keadaan menentang Islam. Itu dia ada sebut tu, ana ingat lagi. Dia sebab itu ana cakap kalau doktor kata dalam politik pun, seingat ana lah, dia memang ada sebut dia baik juga dengan wakil rakyat UMNO tu. Masa itu memang UMNO dengan PAS kan, dan dia memang baik juga dia kata dengan wakil rakyat UMNO. Dan UMNO pun tak hentam dia. Ana ingat lagi. Maknanya orang tak boleh nak kata apa pasal dia. PAS tu maknanya dia sebagai wakil rakyat tu di Selangor tu selalu masa tu ada ingat je lah Ustaz Salihin Abdul juga, Saleh Mukhi, Dr. Hasan Ali dengan Dr. Syafiq masa tu 4 orang. Yang selalu duk tembak ni Dr. Hasan Ali lah, Ustaz Salih. Ustaz Ismail Kamus dia tak ni kan, maknanya dia tak masuk dalam tinju tu lah, gelanggang tinju tu kan. Dia kalau dalam politik pun dia bercakap itu je, dari segi prinsip dia bercakap. Kenapa kita nak masuk politik? Kenapa kita nak ambil kuasa kan? Ada selalu patah dia yang berbeza. Kita bukan gila kuasa. Kita nak mengambil kuasa dari orang gila, kata dia. Itu ayat dia kalau dalam politik. Dia dah cakap banyak pun dan dia akan terangkan. Kalau cerita pasal hudud, dia akan cerita pasal hudud. Kenapa nak kena dia dari segi prinsip anda tengok masih kekal. Seingat anak lah, last anak buat politik dengan dia, masa itu dia kekal, dia kata kita mesti berpegang kepada undang-undang syarak. Itu masih lagi kekal sampai kesudah. Dia memang tak ada siapa boleh tukar dia punya pendirian tentang itu. Itu setakat yang anak buat dengan dia lah. Maknanya dia almarhum ni bila dia mengutarakan sesuatu atas prinsip. Itu yang setakat anak boleh perhati tengok kalau dari segi politik ni. Itu. Okey Ustaz, Ana ni kena minta diri dulu. Ada hal nak ni. Okey, betul. Ada hal ni. Mungkin apa yang terakhir lah pesanan dia yang almarhum pernah pesan dekat ni kepada Ustaz. Ijazah, ada yang diijazahkan apa-apa kat Ustaz? Ijazah tak adalah. Pasal anak pun tidak secara langsung mengikuti dengan almarhum. Maknanya tidak menuntut ilmu secara langsung lah. Cuma secara tidak langsung tu memang ada. Ya, bila kita bersama tu dia ada menyebut ialah makna dia pesan-pesankan begini. Semua tu itu secara tak langsung lah. Secara tak langsung. Cuma kalau kata pesanan tu Ana rasa dia almarhum ni dia jenis bukan suka asyik nak menegur orang. Itu kerja dia. Dia bukan begitu. Dia lebih suka kalau dia duduk, dia kan berborak, dia bual, tapi ada benda manfaat kita boleh bagi. Entah tahu tak, dia boleh cakap gitulah. Dia benda-benda umum je dia cakap. Dia kita duduk. Sebab kadang kita makan dengan dia. Dia rajin doktor. Dia kadang telefon, entah di mana? Di Kelang ni, ceramah di Kelang. Pukul apa balik? Lepas isyak macam biasalah. Kita jumpa malam ni. Kedai depan rumah dia tu dulu ada kedai roti Arab, roti nan dulu. Sedap.
Dulu gaji lepas tu kita jumpa di roti nan kata. Okey. Pasal dia betul lah Ustaz Zaki sebut dia memang suka belanja orang. Dia Ana ingat lagi Ustaz. Dia satulah kalau mungkin pesanan secara tak langsung ni Ana perhatikan dia suka berebut belanja. Dia kata hari ni Selasa. Oh, Selasa Ana belanja orang. Entah kalau belanja hari Rabu. Besok kita jumpa dia hari Rabu. Ustaz, hari ni Ana belanja. Dia kata tak. Hari ni Rabu Ana belanja. Dia macam tu. Memang dia genuine, doktor. Dia memang genuine. Sebab itu bila Ustaz Zaki dia ada sebut dekat dalam Facebook, dia kata Ustaz ni memang jenis suka belanja orang. Memang betul. Walaupun dekat dengan dia tu ramai orang kaya, ada yang tu lawyer, ada yang tu engineer. Memang tak ada harapan. Biasanya dia dia kata intan belanja boleh lain kali. Hari ni Ana punya turn belanja kata dia. Masalahnya memang kita jumpa dia akan setiap kali. Setiap kali tu juga turn dia. Itu. Sebab itu kadang-kadang apa doktor, Ana kadang bila nak pergi apa nama? Bila ajak makan ni. Memang kita spend duit standby banyak ni. Bukanlah banyak mana, maksudnya tak bolehlah kita sekadar RM50-60. Kadang-kadang dia ajak kroni ramai-ramai. Kita kadang kita masuk tengok mai 15 orang. Kita dah menung dah tu. 15 orang dia cukup. Dan kita risau duit tak cukup. Tapi tak, last sekali tak apa, anak bayar kata dia. Malam ni misal ni ramai dia kata anak bayar. Jadi ada je dia kona. Anak nampak itu satu perkara lah yang dia ajarkan kepada kita secara tak langsung lah. Betapa dia memang betul genuine, dia memang suka untuk dia panggil, dia selalu sebut tu tahabu. Kau beri hadiah, kau akan berkasih sayang. Sebab itu Ana percaya kalau doktor tanyalah, ramai yang dekat dengan dia takkan boleh lupakan almarhum. Itu satu cakap jiwa pendakwah dia tu doktor. Dia dekat dengan kita. Kita yang jauh pun rasa dekat. Betul doktor. Kalau kita tok guru dia tu, kita tak payah tok guru lah. Kadang-kadang kita hari ni kalau profesor pun, kita nak dekat pun kadang-kadang kita apa nama kata dia dia panggil istilahnya tu, admire dengan profesor ni, tapi kita tak boleh nak macam mana aku nak minum dengan dia ni, tak payah. Kita tengok bila masa kuliah orang tengok dia macam ni, tapi rupa-rupanya bila lepas kuliah makan dia kan makan biasa, tak adalah dia duduk saya tuan guru tak ada. Dia kan pandai dia joke dengan orang sana, joke orang sini, jadi orang akan jadi selesa dengan almarhum. Itu satulah kelebihan dia tu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita boleh ambil manfaat lah dengan insya-Allah betul. Kelebihan dan juga teladan yang mudah-mudahan bagi kita lah. Yalah ustaz lah, mudah-mudahan sambunglah legasi. Allahu akbar. Jauh juga doktor. Jauh sebenarnya segan juga kalau orang nak samakan tu segan. Tapi sebenarnya jauh di sudut hati Ana berbangga juga bila orang letak kita sama dengan ulama. Ana kata daripada sama dengan artis, baik aku sama dengan ulama. Betul. Walaupun ada setengah-setengah orang muda tak kenal siapa Ismail Kamus. Itu bagi yang tak kenal lah. Tapi kita bila orang sebut tu kita rasa bangga. Betul. Maknanya jauh sudut hati tu kita rasa alhamdulillah. Mudah-mudahan orang bercakap tu doa. Betul. Itu je. Okey, terima kasih banyak. Ana, kita stop recording ni. Ana ni terima kasih banyak. Nanti kita sambung inilah kejap.